Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan, ruang masa untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan. Majlis yang Rasulullah memberi jaminan di sana ada jalan-jalan yang dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Maka beruntunglah bagi mereka yang inginkan syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu daya. Hari-hari yang berlalu merupakan hari yang telah lepas yang tak mungkin kita ambil. Hari-hari yang akan datang belum tentu hari itu milik kita. Tetapi hari yang akan datang ada noktah titik berhentinya kita. Oleh kerana itu, hari yang kita lakukan pada hari ini merupakan peluang yang Allah berikan. Maka berusaha betul-betul. Kita tidak tahu di mana amalan kita akan diterima. Kita tidak tahu bagaimana taubat kita, adakah ianya diterima. Kita tak tahu semua kerja buat yang kita lakukan adakah ianya memberatkan timbangan kita di depan Allah. Oleh kerana itu, harapan kita tinggi kepada Allah untuk membersihkan kita dan membawakan kita ke dalam syurga. Dan kita amat takut jika kita dalam keadaan berdosa dan dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, maka yang menyebabkan kita masuk neraka. Oleh kerana itu, ulama-ulama salafus salih begitu berhati-hati dalam perkara-perkara urusan dunia. Sehingga ada di kalangan yang mati itu, nak mati itu menangis. Lalu mereka mengatakan, kenapa kamu takut mati ke? Tidak. Yang aku takut bila aku mati, aku menyaksikan taubat yang aku lakukan, amalan yang aku lakukan, rupa-rupanya Allah tak terima. Itu yang aku takut. Taubat yang kita lakukan, yang kita istighfarkan kepada Allah tak diterima, berarti rugi kita. Tuan-tuan dan perempuan, harapan kita kena ada terlalu tinggi kepada Allah supaya Allah terima amalan kita, taubat kita. Dan kena ada perasaan takut, ya, takut Allah tidak terima dan menyebabkan kita masuk neraka. Maka ini adalah penterbiahan yang pertama sekali perlu ada dalam jiwa kita. Harapan kita tinggi kepada Allah. Dan di sinilah masuk satu bab yang paling penting yang dinamakan bab bermujahadah. Bab bermujahadah, yakni bersungguh-sungguh, yang dikatakan jihad, jahdun, ya, maksudnya bersungguh-sungguh. Jihad untuk menegakkan kalimah Allah, bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah. Dan kita masuk bab yang ni bermujahadah. Bermujahadah membentukkan diri kita, menjadikan diri kita hamba Allah yang terpilih adalah wajib. Memastikan kita mati di dalam keadaan muslim wajib. Berdalilkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan seorang yang muslim. Wajib kita jaga. Dan untuk mencapaikan kematian sebagai seorang muslim bukan senang. Apatah lagi kematian kita sebagai seorang yang bertakwa, yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, bukan senang. Subhanallah, kita menyaksikan kematian kita yang menakutkan. Pada hari-hari nazak tu dah satu perkara yang perlu kita fikir elok-elok. Tuan-tuan dan perempuan, Allah bagikan masa kita berapa lama kita nak. Dah sampai satu kemuncak 40, 50, 60. Dah Allah bagi dah. Berapa ramai yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun. Hari-hari nak mati itu minta Allah panjangkan lagi. Tak cukup ke 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Tak cukup. Tetapi pada saat waktu yang dah tetapkan nak mati itu, baru minta, ya Allah berikan sedikit masa
untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, dua tempat yang agak berbahaya, tak ada ruang untuk kita. Pertama, bila matahari terbit di sebelah barat, kita kata mungkin jauh lagi angan-angan kita. Yang kedua, bila nyawa dah sampai ke halqum, yang tu siapa yang boleh kata dia dan lagi. Oleh kerana itu, walau kita berada di dalam kelas, walau berada di dalam kereta, jangan tunggu kita nak beristighfar, nak Allah ampunkan dosa kita, ya, jangan tunggu di atas tikar sembahyang ataupun dalam masjid. Jangan. Ingat aja kesalahan kita, terus rujuk kepada Allah. Ingat apa juga kesilapan kita, rujuk kepada Allah. Istighfar cepat-cepat. Kita tak tahu sekarang ni ajal kita bagaimana kedudukannya. Kematian yang baghtah mengejut berlaku di kalangan kita. Kita menyaksikan orang kiri dan kanan kita mati, ya. Tapi itu urusan Allah terhadap mereka. Kita ni bagaimana kedudukannya? Bila dah sampai umur 60 itu yang menakutkan. Tapi berapa ramai orang yang 60 duk masih sibuk lagi dengan Piala Dunia. Tak fikir. Sibuk. Sedangkan dia nak meninggalkan dunia. Dua orang yang kita saksikan, tengah bola tu dia boleh mati. Mati kenapa? Menyorak. Gol, gol, gol. Dia pun gol sekali. Tuan-tuan dan perempuan, menakutkan. Kalimah terakhir gol. Bukan kalimah terakhir la ilaha illallah. Budak tu muda lagi, dalam lingkungan 40 lebih dekat 50, mati waktu bola. Semangat tu, gol. Gol dia, masuk ICU 2 hari mati. Subhanallah. Sekarang kita yang kita pertikaikan bagaimana kesudahan diri kita. Mungkin kita tak sebut gol, kita sebut baju kebaya, ya, nak raya ni tak tahu lagi, ya. Tengah sibuk baju kebaya, sudahnya kain putih juga yang balut badan. Oleh kerana itu, ya, sentiasa dalam bertakwa kepada Allah. Itu yang paling penting. Baik, sekarang kita masuk dalam babul mujahadah, bersungguh-sungguh, yang mana kita akan menyaksikan beberapa hadis yang berkaitan dengan babul mujahadah, yang mana Rasulullah mengingatkan kita tentang kesungguhan kita membentuk diri kita, membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang takut kepada Allah. Seterusnya, beramal dengan perkara-perkara yang betul, mengikut ilmu yang tepat. Ini dia perkara yang penting dalam siri mujahadah. Kita boleh paksa orang, tetapi orang nak ikut itu lain cerita, tak ikut pun lain cerita. Tetapi bagaimana kedudukan kita, kita nak paksa diri kita. Memaksa orang senang, tapi nak paksa diri kita ni bermasalah. Menunjuk kepada orang, kamu tak betul, kamu tak betul, kamu tak betul, senang. Tapi nak menunjukkan pada diri kita tak betul, selalu kita alpakan. Inilah silap kita. Kita mencari kesalahan orang tanpa mencari kesalahan diri kita. Seolah-olah kita lah ahli syurga. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, satu masalah besar dalam bab ini, kalau kita tidak fokuskan diri kita, membentuk diri kita. Tazkiyatun nufus, pembersihan diri itu amat penting. Bersihkan diri kita dahulu. Ibda' binafsi, summa ghairi. Mulakan diri kita, baru kita berubah untuk mengubah orang lain. Tetapi masalahnya, kita nak mengubah diri kita satu masalah, nak mengubah orang lain pun satu masalah. Nak mengubah diri kita pun kita memerlukan step by step. Tiba-tiba kita nak drastik kepada orang, silap. Oleh kerana itu, perubahan pada diri kita diutamakan dahulu. Yang nak masuk syurga, kita. Yang nak melepaskan diri daripada neraka, kita. Dahulukan diri kita. Baik. Jadi di sini kita melihat beberapa perkara yang Allah ceritakan dalam bab ini. Yang pertama sekali, penjelasan dalam bab ini kita mendapat bahawa yang paling penting adalah bersungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Dan seseorang harus bersungguh-sungguh dalam menghadapi hal sesulit apapun. Kerana tidak akan sempurna bersungguh-sungguh dalam hal lain kecuali ia sudah bersungguh-sungguh dalam dirinya. Perlu diketahui, bersungguh-sungguh seseorang itu dalam dua hal, yang melaksanakan perintah ketaatan dan meninggal kemaksiatan Allah. Ya. Dalam bab ini bersungguh-sungguh memerlukan dalam perkara dua hal. Pertama, bersungguh-sungguh dalam mentaati kepada Allah.
dan kedua bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Penting. Dua-dua perkara ni penting. Oleh kerana itu, bila seorang itu bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya, besar pahalanya. Wajib kita membersihkan diri kita. Wajib kita mengkoreksi diri kita. Wajib. Allah berfirman terhadap orang-orang yang begini. Kita buka di dalam surah Asy-Syams, juzuk yang ke-30, surah Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah bagi kita ilham. Okey, surah yang ke-91. Maaf, lupa kelas ni kelas orang tua dewasa kan. Lambat. Nak kena betul spek mata lagi apa semua. Surah ke-91, surah Asy-Syams, ayat ke-8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Allah memberi isyaratkan kepada kita tentang perkara ini, bahawa kita berada di dalam dua perkara, petunjuk ataupun hidayah ataupun kesesatan. Maka terpulang kepada kita yang memilihnya. Kalau kita memilih jalan yang betul dan kita bersihkan diri kita, maka beruntunglah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang membersihkan dirinya. Orang yang nak membersihkan dirinya memerlukan kekuatan. Di antaranya kekuatan ilmu, cara membersih yang betul. Pembersihan jiwa kita ni rasa tak tenang disebabkan masalah jiwa kita yang penuh kekotoran. Jiwa kita tak tenang, sentiasa gelisah, resah. Masalah jiwa. Tetapi kalau jiwa tu tenang, apa juga berlaku, keresahan itu akan hilang. Oleh kerana itu, orang yang hatinya, jiwanya tenang, kembali kepada Allah, ketenangan itu sentiasa ada. Apa yang Allah bagi, semuanya baik. Apa ujian yang datang, sakit, tak sakit, kesenangan, kesusahan, semuanya baik. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam ayat tadi, amat penting. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang bersihkan diri. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, maaf kalau saya mengkritikkan diri saya dan diri kita semua, yang banyak menunding jari kelemahan orang lain, kesilapan orang lain, tanpa menunding jari pada diri kita. Besar kesilapannya. Apabila kita tidak menghisapkan diri kita satu persatu, seolah-olah kita ni adalah sahabat Nabi, amalan kita seolahnya membawa kepada syurga, sedangkan siapa kita dengan ilmu yang ada pada diri kita? Kekurangan yang ada pada diri kita melampaui batas. Oleh kerana itu berusaha mencari kebenaran dan cuba beramal dan cuba bersihkan diri kita dengan istighfar dan taubat, dengan menuntut ilmu yang tepat. Oleh kerana itu, saya nasihat sangat-sangat dalam bab ini, terutamanya bulan Ramadan yang begini. Kita mahir dalam bab membatalkan puasa. Kita mahir dalam bab membatalkan wuduk, membatalkan solat. Tapi kita tidak mahir dalam membatalkan pahala-pahala kita. Sedangkan perkara yang membatalkan pahala selalu orang lalui. Oleh kerana itu, jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala-pahala kita, yang akan kita seret di mahkamah mahsyar nanti. Hanya tinggal debu-debu yang berterbangan. Yang banyak kali saya katakan, yang pertama masalah syirik. Jangan biarkan syirik berlaku walaupun sekecil-kecilnya. Dia akan merosakkan amalan kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan manusia, umpat cela maki hamun tinggalkanlah.
Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita, dan bermulalah kita melangkah dengan cara yang baik. Baik. Oleh kerana itu, orang-orang yang bermujahadah dirinya, cuba membersihkan dirinya, cuba mengkoreksi dirinya, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah sayang. Mereka bertegas untuk membentukkan dirinya dari alam jahiliyah, dari alam yang tak tahu apa-apa, kita berubah menjadi alam orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah bagikan. Dan dari alam orang yang menuntut ilmu, ya, kita berubah menjadi orang yang beramal pula. Dan dari alam orang yang beramal, seterusnya kita lakukan dakwah. Dan apa-apa pun kita kena ingat, jangan mencari kelemahan orang lain, cari kelemahan diri kita. Dan meraihkan kelemahan orang lain dengan bersangka baik terhadap mereka, sambil bimbing mereka. Dalam pembentukan diri, Allah menceritakan di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk ke-24, bagi orang yang ingin membersihkan diri, jangan berputus asa. Allah sentiasa membuka pintu pengampunannya. Apatah lagi kita berada di bulan Ramadan. Alangkah rugi, yang Rasulullah katakan, Jibril mengatakan kepadanya, alangkah rugi bagi seorang itu masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, mukaddimah penyerahan diri kita kepada Allah. Allah akan menyambut penyerahan kita, taubat kita. Dan bermulanya mujahadatun nafs, kita meninggalkan perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara yang lepas. Kita bersyukur Allah panjangkan umur kita dan tidak dimatikan waktu kita melakukan dosa di zaman muda. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Nikmat kepada Allah, nikmat kepada kita Allah berikan begitu. Kalau Allah matikan kita di zaman muda dahulu, apa amalan yang kita persembahkan? Wallahu a'lam. Tetapi alhamdulillah Allah matikan kita di zaman tua ni, zaman berumur lah, tua pula, ya. Jadi banyak benda yang kita dapat berubah. Berubahlah. Masa dah terlampau suntuk untuk kita. Ayat yang ke-53, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas. Sebenarnya Allah menyeru dengan penuh kasih sayang, wahai hambaku yang kusayangi, yang tersilap langkah, jangan kamu putus dari rahmat Allah. Kerana apa? Allah akan mengampun segala dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak fikirkan bagaimana pengampunan Allah tu datang begitu dahsyat. Allah akan ampun kita. Allah kata, aku akan ampun. Dalam hadis yang sabit sahih, menceritakan pada tiap-tiap malam Allah turun ke langit bumi sambil memanggil hambanya. Siapa yang nak minta, minta. Siapa yang nak beristighfar, bertaubat, datanglah. Tetapi kita biarkan Allah memanggil begitu saja. Sayang, dosa kita terlalu banyak. Kalau diseretkan di mahkamah mahsyar, confirm kita bersifat ahli neraka. Kerana sifat kita bukan seperti sahabat tabi'in, tabi'in. Sifat kita jahilnya. Lepas tu amalan yang kita lakukan terlalu banyak, dosa-dosa yang kita telah buat. Dan perkara yang akan datang belum tentu kita selamat lagi. Dengan fitnah, ujian yang datang berbagai-bagai. Oleh kerana itu kembalilah kepada Allah. Dalam hadis yang sahih juga
dalam hadis qudsi apabila Allah mengisyaratkan kepada hamba-hambanya, wahai hamba, jika hambaku datang bawa dosa sebanyak langit dan bumi, atau di dalam riwayat sehingga di kaki langit, dan mohon taubat kepadaku, mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan, aku tak peduli. Subhanallah, kita dah buat dosa pada Allah, berbagai dosa kita lakukan, tiba-tiba kita minta ampun pada Allah, Allah ampunkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Maha suci Allah dari sudut pengampunan. Kenapa kita ingkar? Kenapa kita degil? Kenapa hati kita keras sangat-sangat, tak nak kembali kepada Allah? Kenapa? Inilah silap kita bila kita menyangkakan kita akan hidup lama, kita ditenggelam angan-angan, itu, ini. Allah ceritakan lagi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserahlah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, kalau waktu azab yang datang, kalau berlaku seperti tsunami, bagaimana, siapa yang nak tolong kita? Tiba-tiba kita masuk ICU, siapa nak tolong kita? Tuan-tuan dan perempuan, itu adalah waktu nazak, waktu yang tidak dapat buat apa-apa. Allah katakan lagi, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Datang azab tiba-tiba, pup, langgar aksiden, mati kita. Habis, tak dan buat apa-apa. Jatuh tangga, terhempas, mati. Duduk dalam bilik air, tergelincir, mati. Itu yang kita menyaksikan, berapa ramai orang yang terkena begitu. Oleh kerana tu, jangan tunggu kita ni, tunggu yayasan ta'lim baru nak bertaubat. Tunggu di atas tikar sejadah baru nak bertaubat. Sentiasa berfikir. Wallahualam, dalam usia saya pun dah saya banyak berfikir bab ni. Kematian tu dia datang. Kadang-kadang tengah duduk datang, mengingatkan bab kematian ni. Kita pun terkejut, rasa tak selesa. Tapi kena, Allah bagikan peringatan. Apatah lagi mereka-mereka yang telah sampai umur yang dikatakan tahap umur, umur yang dikatakan umur kematian, 60 ke atas umur kematian. Maaf kalau terasa, tetapi itulah hakikatnya. Yang ramai yang Allah cabut dalam usia yang begitu. Tetapi ingat, bagi yang belum sampai usia yang begitu, berapa ramai yang mati dah sebelum sampai di situ juga. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan ayat ini, Allah merayu kepada kita, kembalilah. Allah bagikan peringatan sebelum sampai perkara-perkara tersebut. Maka insya-Allah kita berusaha untuk membentukkan diri kita, mujahadatun nafs, membentukkan diri kita dalam pembentukan yang betul-betul. InsyaAllah Allah akan berikan kita syurga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat yang pertama dalam bab ini, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar kami akan tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang yang berbuat baik. Bagi mereka yang ingin membentuk diri dan berjihad untuk membela agama Allah, Allah akan bagi tunjuk jalan. Jangan takut.
Dan Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Oleh kerana itu dia akan memberikan kita petunjuk jalan-jalan, dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan berjihad bersungguh-sungguh dalam membentuk diri dan menyebarkan agama Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Dalam ayat ini hatta ya'tiyakal yaqin, maksudnya yakin itu ajal, bukan yang ditafsirkan segelintir golongan sufi. Ya, yakin tu kalau dah beribadat sampai datang yakin, dah tak perlu dah beribadat dah. Hilang taklif. Itu fahaman sufi. Okey. Berarti ayat ini mengisyaratkan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah sampai kita mati. Teruskan. Kemudian Allah mengatakan, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutkan nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Okay? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihatkan balasannya. Maksudnya, jangan ditinggalkan walaupun sekecil-kecil urusan. Buat, ya, tuan-tuan dan perempuan, buat walaupun sekecil kita nampak remeh. Jangan, bab amal jangan nampak remeh. Buat, besar pahala. Kerana di mahsyar nanti kita memerlukan walaupun sebesar zarah sebagai untuk memberatkan timbangan kita. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Subhanallah. Apa juga kebaikan? Bayangkan seorang lelaki hanya mengangkat halangan yang berlaku di atas jalan raya, buang halangan tu je. Lalu Rasulullah mengatakan dia duduk bersenang lenang di dalam syurga. Bagaimana kedudukan kita kalau kita buat yang lebih besar? Seorang doktor, seorang guru, seorang engineer, walaupun dia makan gaji, ambil gaji, tapi dia buat satu amal yang besar. Apatah lagi orang yang mengajar agama, maka Allah lipat gandakan begitu dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, satu peringatan kepada Allah, buat apa yang boleh kita buat. Pasal saya katakan kebajikan, jangan biarkan diri kita terikat dengan satu amalan yang hanya untuk diri kita. Ya, macam puasa untuk diri kita, sembahyang untuk diri kita, duduk berzikir untuk diri kita, Quran diri kita. Sebarkan, kembangkan amalan kita kepada orang lain. Maksudnya, buat kebajikan yang berkaitan dengan orang lain, yang boleh mendatangkan pahala. Bila orang lain buat, kita dapat pahala. Bila orang lain buat, kita dapat pahala. Buat yang begitu. Tambahkan amalan-amalan. Dulu kita sibuk dengan multi level. Berapa kali masuk tak berjaya. Nah, sekarang Allah buka multi level untuk kita menambahkan amalan-amalan kita supaya kita berjaya di akhirat kelak. Kenapa kita biarkan? Buat. Oleh kerana itu, bila saya sebut dengan amalan yang berkaitan dengan orang ramai, dia pahala dia lain sama sekali. Pasal lelaki yang masuk syurga tu, bila dia angkat hanya kayu yang menghalang orang Islam untuk lalu, berapa ramai orang Islam lalu, lepas tu dia dapat pahala. Subhanallah, besar. Ya, jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita mulakan, usahakan, ambil pahala-pahala yang begini. Jangan biarkan kita kekosongan. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Syurga satu tempat yang tak pernah kita saksikan dengan mata. Dan bila kita lihat
idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu tengok, gosok mata tengok balik, subhanallah, satu nikmat kerajaan yang begitu hebat, ya, begitu agung dan begitu dahsyat sekali. Saya nak gambarkan, tak dapat nak gambarkan. Cuma jiwa saya memahami apa yang Allah katakan. Cukup kita tengok dalam cerita-cerita pun, kita tengok satu kerajaan yang hebat. Di sana kita lipat gandakan berjuta-juta kali pun tak apa. Cukup kalau Allah dalam kisah Nabi Allah Adam, ya, satu kerajaan yang Allah bagikan syurga yang dikatakan belum masuk syurga yang betul. Kerana syurga yang betul, kalau masuk kita tak akan keluar. Jadi syurga yang Adam duduk ni sementara nak ditransferkan ke bumi saja. Bagaimana syurga tu? Dibagikan satu contoh saja. Apabila dia makan buah yang dilarang itu, apa berlaku? Pakaian dia secara automatik tertanggal. Tuan-tuan dan perempuan, sampai sekarang orang nak tanggal baju dia tak boleh, kecuali kalau dilondirkan kain dia. Maksudnya nak tanggal, tetapi syurga berlaku begitu. Apa teknologi? Wallahu a'lam. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berbagai-bagai nikmat yang datang. Tamanna, kata Rasulullah. Apa kamu nak? Dia datang. Apa kamu nak? Dia datang. Subhanallah. Saya beriman. Kerana teknologi syurga tak dapat nak bayang. Cukup teknologi kita melihat roket yang kelajuan-kelajuan yang dikatakan. Dan Allah buktikan dengan kelajuan malaikat ciptaan dia. Sekali perjalanan, berapa ribu tahun perjalanan? 50,000 sanah. 50,000 tahun perjalanan dalam sehari saja. Subhanallah, saya beriman dengan teknologi di sisi Allah. Oleh kerana itu, bila kita baca yang macam carta tu kan, satu persatu perjalanan di akhirat, bagi saya, gambaran saya mungkin tak sama cara kita berfikir, tapi gambaran saya begitu hebat kejadian yang Allah lakukan satu-satu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari Allah ceria, putihkan muka. Walaupun orang tu hitam, Allah putihkan mukanya. Dan hari yang Allah hitamkan muka, walaupun hari ini dia putih. Satu teknologi yang begitu canggih, zup, berubah waktu tu. Subhanallah, saya beriman perjalanan mahsyar yang begitu hebat, ya, dengan sistem-sistem yang ada, wallahu alam. Tapi saya merasakan satu kehebatan di sana. Oleh kerana itu, kehebatan di syurga hanya Allah yang mengetahui, ya. Dan kita mengharapkan kita ni semua masuk syurga, ya. Orang-orang yang tersayang di keliling kita pun, anak, isteri, suami, ya, pun masuk syurga juga, ya. Oleh kerana itu, berdoalah dan berusaha. Sama-sama kita berusaha. Dan saya katakan, ya, tuan-tuan dan perempuan, tak tahu siapa yang akan mendahului antara kita. Hari ini kita sama-sama dalam kelas, hatta ustaz pun belum tentu. Ya, jadi berdoa dan tolong doakan ustaz dulu. Ustaz pun tak juga. Ya, memang saya harapkan saya dulu, kan? Oleh kerana itu berusaha. Dan saya harapkan ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan mesti ada satu jiwa macam ustaz tengah mengajar ni. Saya dulu waktu belajar dia, saya tengok ustaz tu, dalam hati saya, apa saya kata, aku akan berlumba dengan dia masuk pintu syurga. Maksudnya kita tengok ilmu dia hebat, namun kita bercita-cita akan masuk bersama dia juga dalam pintu syurga. Ya, taraf kita tak mampu. Tetapi ingat, golongan itu ada di dalam Al-Quran, dalam surah Zumar juga, bahawa kita akan masuk syurga secara berjemaah, berombong-rombongan. Manalah tahu kok kita semua ni. Amin. Ya. Okey, cuba buka surah Zumar. Saya amat mengharap saya termasuk dalam golongan ini. Ya. Cuma ulama mentafsirkan ada golongan-golongan tertentu. Surah Az-Zumar tadi ayat yang ke-73. Jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikan kita di kalangan mereka. Amin. Di mana yang mana Rasulullah menceritakan tentang golongan-golongan ini yang akan masuk syurga. Ulama mengkaitkan dalam ayat ini ialah mereka yang diantaranya 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang agung. Oleh kerana itu kita tekankan dalam bab ini, jangan biarkan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menghalangkan kita masuk syurga tanpa hisab. Cuba usahakan. Kalau dah terbuat istighfar dan kembali harapan kita kepada Allah. Yang mana Rasulullah mengatakan mereka-mereka ini mukanya seperti muka Lailatul Qamarul Badar, seperti bulan purnama, dengan keadaan indah, ceria. Satu rombongan masuk, ya Allah, disambut oleh para malaikat. Pintu-pintu dibuka. Ya. Macam mana kita disambut? Suka kan? Ya, masuk, kalau macam yayasan taklim ni ada yang tunggu kat pintu, ahlan, silakan. Oi, besar hati kita kan. Macam kita naik kapal terbang rasa. Ya, macam awal hari pengantin kita tu kan. Ya, bila waktu nak masuk mempelai tu, siap bersilat, disambutlah apalah. Seronok kita. Dan begitu juga pada hari itu, memang seronok. Ya, subhanallah. Bila baca ayat ni rasa nak mati dan ni juga. Ya Allah. Ya, tapi tak tahulah kehidupan kita macam mana. Ya. Kita doa, ya, tuan-tuan dan perempuan, lembutkan hati kita berdoa pada Allah. Allah masukkan kita di kalangan ini semua, ya, insya-Allah. Lalu Allah mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini, yakni syurga, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki. Maka syurga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan perempuan, subhanallah. Macam mana tu? Saya takut saya di antara orang yang tak dapat masuk. Itu saya rasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan belajar elok-elok ilmu yang tepat, istiqamah dan pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengikut cara Rasulullah. Pertahankan, betulkan ilmu kita, betulkan niat kita, beramal dengan ilmu yang tepat. InsyaAllah Allah akan bantu kita, Allah akan masukkan kita syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, kita sambung balik ayat yang berikutnya. Dan ayat ini juga menceritakan, ayat yang terakhir dalam surah Az-Zumar menunjukkan kerajaan Allah yang begitu hebat. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberikan keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah. Satu kehebatan gambaran yang mana para malaikat mengelilingi arasy Ar-Rahman. Subhanallah, saya tak dapat nak gambar, tapi jiwa saya boleh merasakan satu kehebatan yang besar. Semua sedang memuji Allah, mengagungkan Allah. Itulah hari kemuncak yang bakal kita saksikan, ya, yang mana kita akan sama ada berada di kalangan ahli syurga ataupun neraka. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah kita, masing-masing berusaha, dan kita kena bermujahadah dalam membentuk diri kita ni, paksakan diri kita. Kemudian di dalam buku Riyadhus Salihin kita sambung balik ayat yang berikutnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, apa juga kebaikan yang kita buat, kalau tak boleh kita berbuat baik, Rasulullah kata apa? Buat perkataan yang baik. Ya, jangan kamu mandang remeh walaupun bertemu dengan saudara kamu dalam muka yang ceria. Ya, senyum. Kita ni kalau ada masalah, kita buat muka masam kita. Ya, tak ada masalah pun muka masam. Menyebabkan orang tengok pun jadi masam, risau kan. Aku nak tegur kau kena tengking. Ya, jadi oleh kerana itu muka ceria. Ya, kerana muka ceria itu pun ada pahala. Setiap sel-sel yang kita lakukan untuk senyum tu ada pahala. Ya, begitu besar sekali kebajikan yang dibentangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada diri kita untuk terus beramal dan terus mencari syurga yang Allah janjikan, dan mudah-mudahan Allah makbulkan. Amin. Baik, ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali, adapun hadis-hadis. Yang pertama, kita masuk hadis yang pertama ini. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي a'izuhu la a'izuhu. Rawahul Bukhari. Azantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Ista'adzani ruwiya bin nun wa bil ba. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan peperangan terhadapnya. Sesuatu yang paling aku suka yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya adalah dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Okay. Di dalam hadis ini, Rasulullah menceritakan dengan mengatakan sesungguhnya Allah telah berfirman. Dengan arti kata, hadis ini adalah hadis Qudsi. Allah berfirman dengan ucapannya, barang siapa yang memusuhi waliku. Dan dalam bab ini makna wali itu kena betulkan. Jangan diletakkan salah faham masyarakat kita tentang konsep wali yang ada, yang mana kalau wali itu dengan syarat dia karamah ataupun apa juga yang bentuk-bentuk tu. Kefahaman wali yang difahami oleh golongan tarikat, golongan sufi sesat. Fahaman wali yang sebenarnya apa yang Allah terangkan dan apa yang Rasul terangkan. Siapa dia ketua wali Allah? Rasulullah. Baik. Ingat ada kata Abdul Qadir Jalani pula. Silap. Siapa lepas Rasulullah? Para sahabat. Itu dia kategori wali-wali. Tapi masyarakat cuba tanya golongan sufi, siapa ketua wali? Terus dia kata Abdul Qadir Jalani. Silap. Allah sebutkan turun ayat ni tentang kisah wali adalah pada zaman Rasulullah, dikaitkan sahabat. Dan khairun kurun, sebaik-baik kurun, yang tabi'in dan tabi'in. Maka orang yang beriman
Selepas itu, siapa yang mengikut Rasulullah di kalangan umat Muhammad ini, maka dia termasuk dalam wali-wali Allah. Yang tidak disyaratkan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, bukan syarat menjadi wali itu boleh terbang, boleh berjalan, boleh keluar api, apa semua tu. Tak. Okey. Kemudian Allah mengatakan di sini dalam hadis kudusi ini, siapa yang memusuh waliku, maka aku nyata peperangan terhadapnya. Ingat, satu kalimah yang Allah istiharkan dalam bentuk perang jarang sekali, melainkan pada dua tempat yang kita saksikan. Ya, pertama di antaranya adalah hadis kudusi ini. Orang yang memerang wali Allah, orang yang memerang orang-orang sunnah, orang-orang yang mengikut Al-Quran dan sunnah, Allah akan peranginya. Itu satu. Dan kedua, di dalam ayat surah Baqarah, ayat riba, Allah dan Rasul telah mengisytiharkan peperangan kepada perlaku riba. Dengan arti kata lain, benda ini adalah satu benda yang besar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan jadikan hati kita cemburu kepada sesama orang yang beriman. Ingat tu. Jangan jadikan perasaan benci itu pada orang-orang beriman, terutamanya apatah lagi orang sunnah. Bila kita nak bercakap, terutamanya ulama-ulama sunnah, kena beradab. Ya, jangan kita dah ada ilmu sedikit, masya-Allah. Tapi ialah biasanya masyarakat kita ada ilmu sedikit, dia rasa dia tu dah jadi alim dah. Silap. Ya. Dia memang, kalau kita tengok pun, kalau zaman dulu tok guru silat kan, anak murid tu dia baru belajar buah 5, buah 6. Tapi bila orang usik tu, wah, cepat je tangan dia kan, terus nak buka buah silat dia tu. Tapi kalau orang-orang yang tok guru tu kena tendang terajam, dia sabar lagi kan. Memang itulah tabiat dia. Begitu juga dalam bab-bab ini, kita tengok baru belajar 2-3 kitab ni dah nak memfatwakan, syekh ni tak betul, syekh ni tak betul. Siapa kamu? Oi, saya tengok, na'udzubillah, saya kata, biadab. Kita ni bila lagi belajar kaedah ni yang betul, kata Rasulullah. Saya dulu, mak saya kata, makin kamu belajar, makin kamu rasa bodoh. Kita kata, macam mana rasa bodoh tu kan? Tapi betul, makin lagi kita belajar, memang terasa, ya Allah, kurangnya ilmu. Rasa nak pergi lagi belajar. Dua perkara yang makin banyak, makin kita rasa kurang. Pertama, ilmu. Makin banyak, memang makin kurang. Terasa kerdil kita di depan ulama'. Itu pasal bila budak-budak baru belajar, lepas tu menghukum ulama', na'udzubillah min zalik. Kita katakan, kamu tak beradab, kamu ada ilmu sedikit. Bila dia ada ilmu sedikit, cepat keluar fatwa. Itu yang berbahaya tu. Ya, semangat sangat. Bidah. Boy, cepat je dia hukum orang kan. Kesian. Kita kata jangan. Ya. Kena sabar, step by step. Dan yang kedua, harta. Harta makin banyak memang lagi tak cukup. Kalau anak Adam itu, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalau anak Adam itu dibagikan satu wadi, lembah, satu lembah emas, satu lembah antara gunung dengan gunung emas, kita cukup lah bagi saya kalau dapat cincin belah rotan. Tu zaman dulu kan, cukup dah tu kan. Tak. Nak satu wadi emas, tak cukup. Bagi lagi satu wadi, tak cukup. Sampai bila? Sampai tanah tu masuk mulut baru cukup. Bila dah mati baru cukup. Ni dua perkara. Dan beruntunglah orang yang mencari ilmu. Dan beruntung dia mencari harta dunia untuk akhirat. Oleh kerana itu, kita usahakan. Okey? Kemudian dalam hadis ini menceritakan, sesuatu yang paling aku suka dikerjakan oleh hamba-Ku untuk mendekatkan dirinya adalah mengerjakan apa yang aku wajibkan. Untuk mendekatkan diri dengan Allah, yang pertama mesti buat rukun apa yang ditetapkan, kewajipan yang ditetapkan, rukun Islam kita buat. Itu tanda kita boleh menjadikan kita rapat dengan Allah. Itu pasal perkara usul dalam bab ini, rukun iman mesti clear. Beriman kepada Allah mesti clear cara Rasulullah. Kemudian datang amalan-amalan, rukun-rukun seperti solat, puasa, haji, zakat. Semua tu menjadi benda yang akan merapatkan kita dengan Allah. Di sana ada lagi amalan, ya. Dan tidak henti-henti hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Subhanallah, ya.
ibu-ibu, pertama perkara rukun yang kena kita tunaikan, alhamdulillah solat fardu dah tunai. Cukup, selesai. Kita nakkan cinta Allah tu pada diri kita. Buat solat sunat pula. Buat perkara sunat. Bila kita lakukan, Allah akan mencintai kita. Tetapi setengah orang laku, buat sunat, prinsip dia tinggalkan. Ya. Tapi ada yang buat prinsip, dia tinggal prinsip. Puasa dia larat, solat dia tak larat. Ramai yang puasa tapi tak solat. Habis amalan. Silap. Dan yang ni amalan-amalan sunat dibuat mendampingi amalan-amalan wajib. Saya ingatkan, apa-apa akidah dulu. Selesaikan. Tu pasal setengah orang kata, ya nak dapat syafaat Nabi, selawat. Akidah dia tonggal-langgang. Selawat banyak, akidah tonggal-langgang dia takkan jadi. Dia mesti akidah clear, lepas tu datanglah amalan-amalan sunat yang lain. Jika aku mencintainya, aku merupakan pendengaran yang ia mendengar dengannya. Apa maksudnya? Dalam bab ini ulama mengatakan pendengaran yang dikatakan ini, Allah jadikan pendengaran kita nak dengar yang baik-baik aja. Tak nak dengar orang nak mengumpat, tak nak. Ya. Apatah lagi kita nak mengumpat kalau dah kita tak nak dengar orang mengumpat. Ya. Nak dengar apa yang muharraman, ya, yang diharamkan pun tak nak. Ya, subhanallah. Dan begitu juga merupakan penglihatan yang ia melihat dengannya. Yang ni aku merupakan penglihatan yang ia melihat dengannya. Mata kita nak tengok benda-benda yang baik. Subhanallah. Ya, sukar. Aku merupakan tangan yang digunakan untuk menyerang, dan aku merupakan kaki yang digunakan untuk berjalan. Yakni tangan kita kepada kebajikan, kaki kita kepada kebajikan. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan datang naik ke atas. Itu menunjukkan kaki tuan-tuan perempuan dalam kebajikan. Tuan-tuan perempuan datang di tempat yang sama, kaki terus masuk kat bawah. Kan? Cuma tangga dengan tu je beza dia. Tangga naik ke atas, yang tu masuk ke bawah. Tu je beza. Berarti tuan-tuan di atas jalan Allah. Alhamdulillah. Marah pula orang bawah. Jika ia memohon kepadaku, nescaya aku mengabulkannya. Dan jika ia mohon perlindungan kepadaku, nescaya aku melindunginya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang dia doa semua mustajab waktu itu. Jadi kita minta, ya, dalam bab ini kita berusaha untuk menjadikan orang yang paling dikasihi oleh Allah, ya, dengan bermujahadatun nafs, membentukkan diri kita, paksakan diri kita dalam beribadat. Ya, paksakan. Baca Quran sehari satu muka pun alhamdulillah. Surat khabar tu saya berani jamin 1 jam boleh tengok tu. Ya. Apa salahnya satu muka? Bukan surat khabar WhatsApp ni. Zaman sekarang WhatsApp je. Ya. Tidak, WhatsApp tu dia ada WhatsApp, ada Quran. Ya. Tengah-tengah buka Quran masuk WhatsApp. Tinggal jap Quran baca WhatsApp. Okey. Kena latih juga, ya. Benda-benda ni sekali-sekala kena tinggalkan juga, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk beramal dan seterusnya bersungguh-sungguh dalam bab beramal ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan apa yang dijanjikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada apa soalan? Ya, naam. Solat jenazah boleh buat banyak kali. Okey, solat jenazah boleh buat banyak kali, ya, tidak menjadi masalah. Dalam hadis yang sahih, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat jenazah beberapa kali. Para sahabat dia bergilir-gilir, tak menjadi masalah. Dan tidak semestinya orang lelaki dirikan solat dulu, ya. Kalau orang perempuan nak dirikan solat dulu pun tak menjadi masalah, insya-Allah. Ya, nak solat sunat Isra'. Aywa. Sebab saya dapat berlainan pendapat, kata satu ada sunnah tapi satu kata tidak. Okey, konsep solat Isra', ya. Solat Isra' yang dimaksudkan itu disebabkan beberapa perkara penafsiran yang salah. Maka bila tafsir salah, maka hukumnya salah. Dan solat Isra' ini bila? Waktu syuruk, yang dikatakan waktu syuruk. Solat Isra' juga diberikan nama solat duha. Solat duha ada 3 nama. Pertama solat duha, kedua solat Isra', dan ketiga solat
awabin. Okey. Cuma solat duha ni dia masa dia ambil daripada waktu terbit matahari sepenggalah tu, lepas tu sampai sebelum matahari tegak kat langit. Jadi itu waktu-waktu dia. Cuma orang bezakan solat isyraq tu di waktu yang dikatakan waktu yang paling afdal waktu tu, ya, anak unta bangun kerana kepanasan. Saya pun tak tahu waktu bila waktu panas anak unta tu kan. Pasal dia dah biasa dengan panas. Cuma waktu tu dikatakan dalam pukul 10 ataupun 9 macam tu, ya. Jadi itu dia. Dan hadis sahih dalam bab. Ada pun orang mengatakan, saya tahu ada yang salah faham tentang solat isyraq dan dia menggunakan kefahaman yang salah itu dari mana datang hadis, wallahu alam. Dia kata dua lah, bukan macam Ustaz kata tiga tu sama nama duha isyraq ni. Dia kata lain. Solat isyraq sebelum duha. Kalau sebelum duha pasal dia masalah waktu dia. Bukankah dia satu package di mana kita lepas subuh kita tinggalkan tempat subuh sehingga masuk waktu syuruk. Kita tak buat benda-benda lain. Lepas tu baru dikirakan solat. Dia okey, no, dia kalau itu keadaan kedudukan fadilat yang lebih. Jika dia duduk dalam masjid sampai yang dikatakan waktu isyraq tu, lalu dia lakukan solat, itu lebih fadilatnya. Tetapi kalau kita tak duduk, dapat juga pahala tang isyraq tu, cuma pahala menanti waktu solat tu, antara waktu solat tu, itu je yang tak dapat. Kerana kelebihan lepas subuh duduk dalam masjid sampai waktu isyraq seperti ribat kan, yang dikatakan seperti berada di perbatasan jihad fi sabilillah. Itu je lah. Tapi kalau kita duduk, ya, nak dapatkan pahala seperti jihad fi sabilillah, duduk kat masjid takwa tu. Abang nak pergi ke hospital, mana ni tak balik-balik. Aku sarapan pagi, balik-balik terus berjihad dua. Kan, berperang dua. Orang tu nak makan, kita tak mana lebih afdal? Balik, bagi khidmat pada suami. Okey. Ya, naam. Tak dengar? Ayuh. Okey, sunat tasbih berlaku perselisihan ulama dalam bab ini. Ada yang mengatakan tidak sahih hadisnya, ada yang mengatakan sahih. Okey, dua pandangan. Baik. Dalam bab ini bila kita rujuk yang seperti mana hadis yang ditasahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana saya lebih cenderung pada pandangan dia. Kerana dia pertama ulama muhaddis, ulama hadis yang pakar. Jadi bila dan diakui oleh dunia tentang kepakaran dia. Bila dia mengulaskan dalam bab tentang hadis solat duha, solat tasbih ni didapati bertaraf sahih yakni hasan, maka insya-Allah boleh beramal. Ya. Tetapi kalau orang mempertahankan juga bahawa dhaif, dia katakan, saya raikan. Ya, kerana bila menjadi perselisihan, dia macam masalah fiqh juga tentang perawi-perawi ni. Bila berlaku perselisihan, maka kena raikan antara satu sama lain. Cuma bagi pendirian saya, ada pendirian dia. Ya, bagi saya insya-Allah sahih. Maksudnya Ustaz, siapa nak buat? Ahlan. Okey, ya, naam. Kebiasaannya kalau mengikut dalam hadis-hadis yang berkaitan, misalan witir yang Rasulullah pernah buat sampai ada 3 sekali sujud, sekali salam, dan juga 5 rakaat sekali salam, dan 7 sehinggakan 9. Okey, semuanya tidak ada tahiyat awal. Ya. Okey, dia hanya yang akhir itu je yang ada tahiyat dia. Ya, maka lepas tu salam. Okay. Tetapi kalau mengikut dalam bab ini dikatakan solat sunat tu masna, dibuat dua-dua, tetapi tidak menjadi halangan jika disebabkan dalil ada. Rasulullah buat sekali 4. Itu yang kita katakan itu dah menyerupai solat fardu kan. Kita nampak wallahu a'lam. Mungkin saya rasa ada persoalan tu khilaf jugalah, wallahu a'lam. Okey, ya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya ada dapat macam WhatsApp kawan-kawan dia berilah. Jadi saya nak tanya Ustaz, kerana di sini dia kata expiry solat ni, dia cakap masa kita nak solat tu, kita bayangkan bila azan di mana tangan Allah melambai ke depan kita. Lepas tu bila kita takbir, Allah melihat kita, senyum untuk kita, dan bila kita rukuk, Allah menumpang badan kita hingga kita tak terjatuh, hingga kita rasa damai dalam sentuhannya. Jadi
saya bila terima macam ni, saya tak sebarkan kerana rasa saya Itu datang dari mana tu ya? Dia ada faham ESQ ke apa? Oh boleh. Dia kerana dia mahabbah inspiring solat, surat cinta tentang solat, refleksi makna solat kita. Okey, tak boleh dalam bab yang begitu. Kita lihat tak jadi. Tak boleh bayang-bayangkan ke? Tak boleh bayang-bayangkan, apatah lagi dia membayangkan tangan Allah. Tak boleh. Bila dia tulis bayang tangan Allah, saya teringat dalam satu risalah Kristian tu dia tunjukkan tangan situ. Cuma saya, Auzubillah. saya nak tanya Ustaz, saya nak bagi tahu kawan saya tentang benda ni. Tak boleh. Dalam bab ini kita tidak dapat nak bayangkan sifat yang Allah, tangan Allah yang begitu. Tak boleh. Satu. Yang kedua, yang Rasulullah tunjukkan sebagaimana yang nak mendapatkan sifat-sifat solat yang khusyuk yang pernah kita terangkan. Bagaimana cara nak mendapatkan solat yang khusyuk? Pertama, memang tidak dinafikan sifat tu mesti ikut cara sifat solat Nabi. Yang kedua, ditambahkan dengan hilangkan halangan-halangan yang 3. Apa dia? Lapar, ngantuk dan nak buang air. Kemudian hilangkan perkara-perkara yang mengganggu seperti makan petai, bau, yang ni bau busuk kita ataupun bau yang keluar daripada mulut kita. Kemudian jangan tergopoh gapah, nak pergi solat tu berlari sampai tu mengah. Bila nak habis solat macam tu kan, nak dapat khusyuk. Kemudian jangan ada gangguan-gangguan yang lain yang kita nampak, gangguan-gangguan yang bentuk macam pasang TV apa semua tu, itu semua menghalang. Dan kemuncak dalam bab ini untuk mengkhusyukkan solat kita ialah memahami apa yang kita baca. Itu memerlukan penguasaan bahasa Arab. Kalau kita baca pendek, alhamdulillah kita boleh hafal. Makna dia. Kemudian yang keberapa dah? Yang boleh memberikan lagi kekhusyukan kita seperti mana yang Rasulullah kata, kalau kita berjemaah, rapat-rapatkan kaki kerana syaitan di celah-celah tu mengganggu. Kemudian yang lagi boleh mengkhusyukkan kita apabila Rasulullah membariskan saf dan mengatakan demaling kepada para sahabat, sallu salatan muwaddi', sembahyanglah seolah-olah inilah sembahyang yang terakhir. Maksudnya bila kita sembahyang mengingatkan bahawa mungkin lepas ni kita mati, dengan arti kata lain kita ingatkan kematian, di situ datang kekhusyukan. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada gambar tangan Allah, na'udzubillah, nak gambar tu saya dah kata na'udzubillah, kita tak mampu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana nak gambarkan? Ustaz, minggu lepas dalam bab mengelakkan diri dari menjadi khawarij tu, adakah prasyarat untuk Islam tu mempunyai kerajaan Islam sendiri? Dan kerajaan tidak menggunakan sistem Islam, tapi mungkin Islam. Syarat-syarat untuk tidak menjadi khawarij. Macam mana lepas tu? Kalau kita melawan pemerintah yang beragama Islam, itu dia masuk golongan ini kan? Ya. Tapi kalau pemerintah itu individu Islam, tapi sistem pemerintahan tidak Islam. Dalam bab ini kita melihat selagi individu itu seorang yang Muslim memerintah, mungkin dia tidak berjalan undang-undang Islam, kita tidak dibenarkan untuk menentangnya. Kalau menentang ada unsur khawarij. Ini terbukti kalau saya kupaskan dalam bab ini. Kita kembali kepada usul 3 kurun yang terbaik. Kita saksikan, boleh bagikan saya satu dalil kalau mencuri potong kepala. Yang mencuri potong tangan, kalau silap sikit potong kepala, silap sikit je potong, tak ada potong pun, yang hanya dibenarkan mengambil nyawa dalam sudut qisas, ataupun hudud bagi penzina, lelaki dan perempuan yang telah berkahwin, itu ada bunuh balas bunuh, begitu kedudukannya. Tetapi kita menyaksikan di zaman pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, seorang yang zalim, dia menjalankan undang-undang begitu. Ibnu Umar solat di belakangnya. Itu penting tu. Bila sebut solat di belakangnya, berarti dia masih taat kepada pemimpin tu. Jadi benda ni amat penting. Ini usul. Kalau kita nak tahu usul, kita mengkaji dalam bab ini usul bagaimana para ulama zaman 3 kurun terbaik masih mentaati pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam tu. Tetapi kita berdoa Allah ubahkan dia. Itu yang paling penting. Kalau kita saksikan Imam Ahmad Hanbal berada di bawah pemimpin Mu'tazilah, jahat Mu'tazilah, boleh dikategorikan kafir. Bahkan akidah tu dah sesat kan.
Tetapi apa berlaku Imam Ahmad buat? Dia tak keluar memberontak. Dia sanggup di penjara dan dia masih panggil Amirul Mukminin. Ya Allah, ulama mengkupaskan begitu dahsyat. Saya kata subhanallah, saya dapat benda ni ya, kali kedua saya pergi belajar di Pakistan. Subhanallah, saya kata inilah manhaj. Kita rujuk balik 3 kurun terbaik. Memang kita tak setuju pemimpin yang menjalankan bukan undang-undang Islam, tetapi adab kita berhadapan, kena ada adab. Dan jangan putus dengan doa, Allah bagi petunjuk, Allah bagi petunjuk, Allah bagi petunjuk. Dan kalau dia dapat melakukan, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak dapat melakukan, kita ubah dengan cara yang dibenarkan syarak. Okay? Ada jalan yang benar, ubahkan. Tetapi jangan sampai fikrah kita menjadi khawarij, sak kita terus silap. Pasal dia ada hukum dia. Kenapa kamu tak jalan? Berbagai alasan dia akan bagi. Ulama kata kita tak boleh mengkafirkan begitu. Itu kaedah dia. Wallahu a'lam. Ya. Okey, yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap di kelemahan saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis tasbih kafarah. Subhanallah.